Baiklah, lazimnya manusia ni akan undergo pelbagai jenis perkembangan. Contohnya kita ada perkembangan fizikal, sosio-emosi serta perkembangan kognitif. Okey. Hai dan salam sejahtera buat semua. Hari ini saya nak bercakap tentang Children Developmental Milestone ataupun kita katakan sebagai tahap perkembangan kanak-kanak. Okey, baiklah, lazimnya manusia ni akan undergo pelbagai jenis perkembangan. Contohnya kita ada perkembangan fizikal, sosio-emosi serta perkembangan kognitif. Okey, dan proses perkembangan dikatakan di peringkat kanak-kanak ini adalah perkembangan yang paling kritikal kerana tempoh perkembangan yang pesat sedang berlaku. Jadi apabila bercakap tentang tahap perkembangan kanak-kanak ataupun developmental milestone of children, ia merujuk kepada apakah tahap perkembangan yang boleh dicapai pada peringkat dan umur tertentu, dan ia mencakupi semua perkembangan yang adalah, bukan selektif or any particular development sahaja. Okey, perkembangan manusia ataupun perkembangan kanak-kanak ini adalah unik, dan kanak-kanak itu sendiri adalah kanak-kanak yang unik. Sebab apa? Semua kanak-kanak tidak akan mencapai tahap perkembangan dalam masa yang sama. Ada yang sedikit cepat, ada yang juga sedikit lambat. Walaupun mereka berada dalam umur yang sama ataupun mereka adalah kembar seiras contohnya. Maka ia tidak bermaksud kita boleh sewenang-wenangnya menghukum kanak-kanak ini she is gifted ataupun dia ni adalah slow learner. Okey, itu tidak berlaku dengan mudah. Okey, inilah yang kita katakan sebagai individual differences yang wujud dalam proses perkembangan, yang mana faktornya boleh jadi pelbagai, seperti faktor genetik ataupun faktor perbezaan persekitaran seperti gaya keibubapaan, sekolah dia dekat mana, okey, faktor rakan sebaya ataupun adik-beradik dan sebagainya. Dan kerana faktor-faktor inilah yang mampu menyumbang ke arah perbezaan individu seperti itu. Tahap perkembangan kanak-kanak ini selalunya disandarkan dengan julat umur. Contohnya, untuk umur 9 hingga 15 bulan, kanak-kanak dah mula untuk berjalan. Maka di antara tempoh julat ini, mereka sudah mula belajar untuk berjalan. Yang mana boleh jadi seawal 9 bulan ataupun selewat 15 bulan. Ia normal kerana perkembangan ini ataupun penetapan julat umur ini adalah berdasarkan perkembangan kanak-kanak yang tipikal. Julat umur untuk peringkat bayi, toddlers ataupun kanak-kanak bertatih dan kanak-kanak prasekolah pula beza range-nya. Apa yang dimaksudkan? Untuk peringkat bayi, perkembangan berlaku dengan pantas. Ia boleh dibezakan dengan mengikut bulan. Contohnya 3 bulan dan 6 bulan bayi terdapat perbezaan yang signifikan. Banyak bezanya. Begitu juga dengan kanak-kanak ataupun bayi yang berumur 12 bulan dengan bayi yang berumur 15 bulan. Ada perbezaan yang signifikan yang kita boleh lihat ataupun kita boleh perhati, walaupun jurang bulan ataupun jurang umur hanyalah beberapa bulan sahaja. Tapi ia berbeza untuk kanak-kanak yang berumur yang lebih tinggi. Julat umur mereka pula mengikut tahun. Seperti 4 tahun dibezakan dengan 5 tahun, 5 tahun dibezakan dengan 6 tahun, sebab perbezaan peringkat ini tidak sepantas perkembangan ketika di peringkat bayi. Boleh jadi juga berlaku overlap development seperti julat milestone developmental milestone seperti 4 hingga 5 tahun, 5 hingga 6 tahun, ataupun 6 hingga 7 tahun. Ia boleh berlaku kerana contohnya ada kanak-kanak walaupun dia berumur 5 tahun, okey, tetapi mereka dilahirkan pada awal tahun, dan ada yang dikatakan atau ada yang dilahirkan ketika hujung tahun. Maka overlapping of the development ini wujud untuk melihat perkembangan kanak-kanak di antara 4 hingga 5 tahun ataupun 5 hingga 6 tahun. Ibu bapa pula akan ada tendensi untuk membanding bezakan anak-anak mereka. Contohlah, anak yang kedua dan anak yang sulung. Maka
kadang-kadang ibu bapa ni akan cakap lah, oh anak yang abang ni cepat sikit bercakap, yang adik ni lambat sikit bercakap, yang kakak ni cepat sikit tumbuh gigi dan yang adik ni lambat tumbuh gigi. Dalam school setting ataupun persekitaran sekolah, guru serta pengasuh ada kebarangkalian untuk membanding bezakan anak muridnya di dalam kelas. Contohnya si A ni dah berjaya untuk menulis, si B ni dah pegang pensel pun dah nak pegang pensel pun tak boleh lagi, ataupun si A dah membaca sampai buku 6, yang di B ni pula buku 1 pun masih berangkat-rangkat lagi. Maka akan wujud ibu bapa ataupun guru serta pengasuh yang terlalu ambitious untuk memastikan anak-anak mereka terhadapan. Contohnya anak baru umur 3 tahun tetapi dah mula memandang milestone perkembangan ataupun tahap perkembangan untuk umur 6 tahun. Maka dibelinya lah segala permainan, segala buku latihan dan sebagainya yang tidak bersesuaian dengan umur. Ini kita katakan ibu bapa yang advance, tapi in a negative way. Tapi jangan lupa, ada juga yang ibu bapa langsung tak peduli tentang developmental milestone. Apa yang mereka ikut trends, mereka ikut kata-kata orang ataupun mereka ikutlah apa yang sedang viral pada waktu ketika itu. Maka yang dimangsakan adalah anak-anak mereka untuk mencapai kehendak masyarakat ataupun kehendak ibu bapa itu sendiri. Normal bagi pandangan masyarakat dan jiran tetangga tak semestinya normal dari kacamata proses perkembangan kanak-kanak yang sebenar. Sebab apa, kanak-kanak ni sebenarnya bukan robot jika ia gagal berfungsi, maka kita katakan robot itu rosak. Robot cari emosi, tetapi tidak bagi manusia, tidak bagi kanak-kanak bayi, tidak bagi kanak-kanak toddlers, tidak bagi kanak-kanak prasekolah. Kita perlu bertoleransi dengan sifat perkembangan mereka yang berbeza. Maka memahami tahap perkembangan ini adalah sangat penting dan boleh dijadikan sebagai garis panduan serta kayu ukur kepada ibu bapa, guru-guru dan ahli profesional yang terlibat dalam perkembangan kanak-kanak untuk merangka serta merancang apakah aktiviti pembelajaran yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak itu sendiri. Jika ada kanak-kanak terlalu ataupun jika ada anak-anak terlalu lambat dari tahap perkembangan yang sebenar, intervensi awal boleh dilakukan supaya masalah-masalah perkembangan yang berpotensi untuk berlaku boleh kita elakkan, dikurangkan atau dibuang jauh-jauh. Tapi nak tahu ataupun nak buat intervensi awal tu perlulah ada ilmu, bukan dari dengar cakap-cakap.